Okay, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana pada hari ini kita kembali bersambung dalam siri kuliah Baitus Salam. Dan tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan perbahasan tentang tanda-tanda kiamat kecil. Sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil ni ada banyak sangat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak pasti sama ada hari ini kita mampu habiskan kesemua tanda tersebut, tapi insya-Allah kalau kata kita tak mampu, kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Jadi sebenarnya semua perkara yang berkaitan dengan hari kiamat ni sebenarnya adalah satu perkara ghaib yang tak dapat diketahui kecuali Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang mana Allah sembunyikan ataupun Allah rahsiakan pengetahuan tentang hari kiamat ini daripada seorang makhluk, dan Rasulullah hanya sebut biasanya tentang tanda-tandanya. Dan Rasulullah SAW juga ada cerita kepada sahabat-sahabat yang mana tak ada siapa pun yang tahu melainkan Allah Azza wa Jal, yang sebagaimana yang telah difirmankan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Yang mana Allah kata, kalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada sisi Tuhanku, tak ada seorang pun yang dapat tahu tentang waktunya melainkan Dia. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahawa pengetahuan kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Allah kata, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dan pelbagai ayat yang mana Allah menyebut tentang segala yang perkara berkaitan dengan hari kiamat ini adalah daripada pengetahuan alam ghaib. Jadi cuma Nabi SAW dia ada mention tentang tanda-tanda. Yang tanda-tanda inilah yang ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, hari kiamat ni sebenarnya sangat dekat dengan kita, yang mana ayat Al-Quran dan hadis yang sahih menunjukkan telah dekatnya hari kiamat, bila mana munculnya tanda-tanda kiamat itu yang telah menunjukkan bahawa kita berada di akhir zaman. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah kata telah dekatnya manusia dengan hari penghisaban segala amalan mereka, sedang mereka masih lagi berada di dalam kelalaian. Dan Allah tanya, Allah sarkastik kepada manusia, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah begitu hampir. Allah kata, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia ini dia melihat hari kiamat itu mungkin lambat lagi, tetapi kami melihatnya sudah begitu hampir. Jadi banyak ayat yang menunjukkan sebenarnya telah hampirnya hari berakhirnya dunia ini untuk menuju ke hari akhirat, yang mana setiap manusia akan dibalas dengan berdasarkan kepada amalan masing-masing. Jika baik maka balasannya baik, jika buruk maka balasannya buruk. Nabi SAW juga pernah menyebut dalam sebuah hadis, bu'ithtu ana wasa'at kahatain. Maksudnya kita, aku telah diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Nabi isyaratkan, maksudnya begitu hampirlah kita dengan hari kiamat. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, dia kata kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu ketika itu matahari sudah menutup gunung Qayqi'an. Dan setelah asar, Nabi SAW pun bersabda,
tiadalah umur kamu dibandingkan dengan umur orang terdahulu kecuali seperti sisa siang hari yang sudah berlalu. Maksudnya kebanyakan zaman dunia ini sudah berlalu. Umat kita sekarang ni berada di dalam umat yang akhir zaman. Bila kita sebut tentang tanda-tanda kiamat ataupun dalam bahasa Arab dia asyratus sa'ah. Asyrat daripada perkataan syarat. Dia jamak dia asyrat. Iaitu kita kata sebagai tanda kepimpinan, apa-apalah yang disebutkan. Dan as-sa'ah itu macam kata kiamat juga disebut sebagai as-sa'ah, asyratus sa'ah. Sa'ah ni dari segi bahasa dia bahagian siang dan malam, yang mana jamaknya disebut sebagai saat. Sehari kita pun tahu ada 24 jam. Tapi dalam istilah syarak, sa'ah ini adalah menunjukkan maksudnya hari kiamat. Dan dinamakan hari kiamat sebagai sa'ah kerana begitu cepatnya hisab manusia pada hari itu, ataupun kerana manusia terkejut seketika dan semua makhluk mati dalam satu tiupan. Dan bila disebut tentang hari kiamat, maka kiamat ni ada 3 maksud. Yang pertama, kiamat kecil. Kiamat kecil ni iaitu mati. Bila kita mati, manusia ni mati, maka itulah hari kiamat kecil kita. So, siapa yang telah mati bererti telah datang hari kiamatnya kerana dia telah masuk ke dalam hari akhirat. Dan kiamat pertengahan, iaitu bila matinya semua orang pada satu generasi. Dalam satu generasi, satu zaman, semua orang dah mati. Berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang Arab kalau dia datang jumpa dengan Nabi SAW, dia akan tanya bila akan terjadinya kiamat. Dan Nabi SAW dia melihat kepada orang yang paling muda di kalangan mereka itu, dan Nabi kata kalau orang ini hidup tidak panjang usianya, maka kiamat telah hampir, iaitu kematian mereka semua. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW iaitu kiamat ataupun kematian orang-orang yang baginda ajak berbicara pada ketiga itu. Yang ketiga adalah kiamat besar, iaitu kita kata hari kebangkitan manusia daripada alam kuburnya untuk dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Maka kalau dalam Al-Quran bila disebut as-sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ah, maka ia bermaksud kiamat. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, itu juga bermaksud hari kiamat. Itu kita kata pengertian as-sa'ah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian bila disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, dia ada dua. Satu, tanda-tanda kecil. Tanda kecil ni adalah tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat dalam masa yang cukup lama, panjang. Dia bukannya just before hari kiamat tu, tapi dia boleh berlaku lama dulu, mungkin sebelum 1000 tahun yang lalu dia dah terjadi. Nabi SAW sebut, nanti kita akan bincangkan dalam bab ni. Ada banyak contoh, macam contohnya akan hilangnya ilmu, akan wujudnya bermaharajaleelanya kebodohan, arak, terjadinya perlumbaan membina bangunan yang tinggi. Ini antara asyrat as-sa'ah yang kecil. Dan ada juga asyrat as-sa'ah yang besar, yang mana terjadi, yang ulama sebut menjelang hari kiamat. Dan antara peristiwa yang kata akhirlah dia berlaku mungkin sejurus sebelum hari kiamat, seperti munculnya Dajjal, Nabi Isa, dan terbitnya matahari daripada barat. Jadi sebahagian ulama' dia dah bahagikan hari kiamat daripada segi kemunculannya kepada 3 bahagian. Satu, yang telah muncul dan telah berlalu. Yang kedua, yang dah wujud dulu, dah muncul dulu tanda-tanda tu dan masih lagi berterusan tanda tu. Dan yang ketiga, yang masih lagi belum muncul sampai kini. So tanda-tanda kiamat yang first, yang kedua ni termasuk dalam tanda-tanda kecil. So ada tanda-tanda kecil yang dah berlaku, ada tanda-tanda kecil yang sedang berlaku lagi, walaupun dia dah berlaku, dia masih lagi berterusan. Tetapi tanda-tanda kiamat so far masih lagi belum terjadi. Okay, so kita dalam perkongsian kita kali ni, kita akan lebih fokus kepada tanda-tanda kiamat kecil.
Jadi tanda-tanda kiamat kecil ni banyak sangatlah yang disebutkan dalam sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau kita perhatikan, ada pelbagai bentuk lah, kita kata tanda-tanda kecil yang mana sebenarnya kita kadang-kadang tak perasan itulah tanda-tanda kiamat yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita ingat dia satu tanda yang pelik, tetapi dia adalah tanda-tanda yang biasa berlaku. Berpuluh, mungkin dalam hadis-hadis pun disebutkan lebih daripada 30 tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang pertama sekali iaitu tanda kiamat yang kecil bila kata Nabi SAW sudah diutuskan menjadi Rasul. Nabi SAW sendiri pun dibagi tahu bahawa bila Nabi diutuskan sebagai Rasul, itu bukti hampirnya terjadi kiamat. Kan, yang tadi kita dah bacakan hadis Nabi kita, aku dan juga hari kiamat itu begini. Maksudnya begitu hampirlah. So Nabi SAW ni adalah petanda ataupun tanda kecil hari kiamat. Jadi kalau kita nak tengok, Nabi ni dah berlalu 1400 tahun yang lampau. Jadi tanda-tanda kecil juga boleh berlaku seawal kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kita boleh katakan tanda kecil yang pertama sekali lah yang berlaku, tanda kecil. So Nabi wujud, Nabi diutuskan pada akhir zaman, itu adalah petanda akhir zaman, sudah masuklah fasa baru. Kemudian ada juga dalam hadis Qais bin Hazim, Nabi SAW pun disebut aku diutus kata sebagai petanda as-sa'ah. Jadi itu yang kita kata petanda yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nabi SAW ini merupakan Nabi ataupun Nabi akhir zaman. Dan petanda yang kedua kalau kita nak tengok iaitu wafatnya Nabi SAW. So perutusan Nabi SAW dan wafat baginda juga adalah sebahagian daripada tanda kecil. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW pun ada dalam sabda, uaddidu sittan baina yaday saati mauti. Nabi SAW beritahu, aku menghitung adanya 6 perkara di depan hari kiamat, yang diantaranya ialah kematian aku. Jadi wafatnya Nabi SAW adalah sebahagian daripada salah satu musibah besar kepada umat Islam, yang mana para sahabat ramai yang berasa gelap gelita ketika Nabi SAW wafat. Umar sampaikan kata dalam keadaan yang tidak terkawal emosi dia. Itu adalah kita kata salah satu daripada tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah penaklukan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis. So salah satu di antara tanda-tanda kiamat iaitu penaklukan Baitul Maqdis, dan perkara ini ada disebutkan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu an, uaddidu sittan baina yaday sa'ah fa dzakara minha fatha Baitul Maqdis. So Nabi SAW sebut, dia kata aku menghitung ada 6 perkara menjelang hari kiamat, yang salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para sejarawan Islam, penaklukan Baitul Maqdis itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 16 Hijrah. Dan beliau sendiri, Umar itu sendiri, yang datang untuk nak mendamaikan penduduknya, membukanya dan membersihkannya daripada kaum Yahudi dan Nasrani, dan mendirikan sebuah masjid di dalam kiblat Baitul Maqdis. Dan ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia dalam sebuah athar, dia kata aku telah dengar Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'b bin Al-Ahbar, menurut pendapatmu di mana aku boleh mengerjakan salat? Dan Ka'b menjawab, jika engkau mengikutiku, engkau mengerjakan salat di belakang batu besar ini, kerana tanah suci seluruhnya berada di depanmu. Jadi Umar pun jawab, engkau menyerupai orang Yahudi. Tak, tetapi aku akan mengerjakan solat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Lalu Umar pun menghadap ke kiblat untuk mengerjakan salat. Kemudian dia datang, tembakkan selendang dia, dikumpulkan sampah dan diikuti oleh orang-orang lain. So penaklukan kota Baitul Maqdis setelah daripada perutusan Nabi SAW berlaku pada 16 Hijrah.
pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab. Antara tanda-tanda hari kiamat kecil juga yang keempat, iaitu bila tersebarnya penyakit taun di Amawas ataupun Amwas. So itu juga adalah hadis Auf bin Malik, dia juga disebutkan yang Nabi kata fadzakara minha thumma mutanun ya'khudhu fikum, iaitu akan terjadinya peristiwa kematian dalam jumlah besar yang menimpamu, macam kambing yang mati mendadak kerana satu penyakit. Maksudnya Nabi ihin lah akan berlaku satu wabak besar, dan itu juga antara tanda kiamat yang Nabi SAW sebut. Jadi Ibn Hajar rahimahullah dia kata kejadian ini menurut satu pendapat terjadi dalam peristiwa taun Amwas. Amwas ni satu kawasan di Syam yang menjadi punca ataupun tempat berlakunya wabak taun tersebut pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab setelah daripada penaklukan Baitul Maqdis. Jadi taun ni ada satu penyakit bubonic plague yang mana dia akan menyebabkan badan-badan kita ni semua pecah, bengkak, matilah kita kata, macam separa kusta pun dia juga. Dia akan mati dalam keadaan bleeding yang begitu dahsyat. Dan benda ni berlaku pada zaman dulu, wabak yang sangat besar. Jadi benda tu dah berlaku dan masih lagi berlaku, dan sekarang ni pun sedang berlaku. Itu antara sebenarnya tanda-tanda hari kiamat. Dan pada tahun 18 Hijrah, ada sejarawan juga dia merekodkan tentang penyakit-penyakit menular yang lain, kan ada wabak kolera yang tersebar di seluruh Syam. Dan peristiwa tersebut sebenarnya telah menyebabkan ramai sahabat dan ramai umat Islam yang telah meninggal dunia ketika peristiwa tahun Amwas tu sampai kita sebutkan zaman tahun Amwas ni berlaku pada zaman Khalifah Umar pada tahun 18 Hijrah. Pada ke-16 Hijrah, masa penaklukan Baitul Maqdis, so 2 tahun after that, berlakunya satu wabak taun yang begitu besar dan dikatakan telah meragut lebih daripada 25,000 nyawa, termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, iaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. So itu 4 tanda kiamat kecil. Dan tanda yang kelima pula adalah harta benda akan berlimpah ruah dan manusia pun sampai tahap enggan menerima zakat. Ini ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sebut, la taqumu as-sa'ah hatta yakthura fikumul mal fayafidhu hatta yuhimmu rabbul mali man yaqbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilayhi ar-rajul fayaqul la araba li fihi. Nabi bagi tahu kiamat ni tidak akan terjadi sampai harta manusia ni berlimpah ruah, sampai toke-toke harta ni susah nak jumpa orang yang sudi nak terima sedekah. Dan itulah kita kata dahsyat berlaku. Dan dalam hadis Abu Musa radhiyallahu an, Nabi SAW pun ada bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bi sadaqatin min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Akan datang satu zaman yang mana manusia ni akan keliling ni untuk nak berikan sedekah emas, tapi tak ada siapa-siapa pun yang nak terima dia. Jadi Rasulullah SAW dia dah menceritakan bahawasanya Allah akan memberikan anugerah kepada umat Islam dan membukakan simpanan-simpanan harta yang banyak, dan umat akan mencapai, umat Islam ni akan mencakupi timur dan barat, yang mana ada disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi SAW ada bersabda, inna allaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzain al-ahmar wal abyad. Nabi kata, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan untuk aku bumi ini sehingga aku melihat seluruh belahan timur dan barat, dan sesungguhnya kekuasaan umat aku, iaitu umat Islam itu akan mencapai sebanyak itu, iaitu akan menguasai timur dan barat, dan diberikan kepada mereka simpanan-simpanan harta yang banyak, baik yang berwarna merah
maupun berwarna putih. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang disebut, ini ada sebuah hadis, iaitu dia kata seorang sahabat Nabi SAW, kalau tak salah dia Abu Bakar As-Siddiq ataupun Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia bagi tahu, satu hari itu aku berada di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba datang padanya seorang lelaki yang mengadu tentang kemiskinan dia. Dan datang pula lelaki lain yang mengadu diri dia dirompak. Dan Nabi SAW pun tanya, wahai Adi, tahukah engkau tentang cerita tersebut? Rasulullah SAW bertanya lagi, kalau usia kamu panjang, nescaya kelak kau akan lihat seorang wanita pergi ke Al-Hiyarah sampai ia tawaf di Kaabah. Dia tidak takut kepada sesiapa pun kecuali hanya kepada Allah sahaja. Maksudnya akan datang hari kiamat ni manusia begitu aman. Seorang wanita ni dulu boleh pergi seorang diri, pergi buat umrah ke haji ke, tak ada siapa-siapa kacau. Dia tak takut pada siapa pun sebab terlalu aman. Jadi aku pun bertanya mengenai kerisauan aku, di manakah para perompak yang telah melakukan kekacauan, yang banyak melakukan kekacauan di mana tempat? Adi bin Hatim tanya, Nabi SAW pun jawab, kalau usia engkau panjang, nescaya kelak akan terbuka perbendaharaan harta benda milik Kisra. Dan Adi bin Hatim dia kata, aku tanya balik, apakah Kisra bin Hurmuz? Nabi kata, Kisra bin Hurmuz. Jika usia engkau panjang, kelak engkau akan lihat seorang lelaki yang didermakan emas, perak, sepenuh tapak tangannya. Mahal tu. Dan tak ada seorang pun yang sudi nak terima. Adi pun kata, aku telah melihat seorang wanita yang pergi daripada Hirah hingga dia tawaf Kaabah dan dia tak takut. Maksudnya benda tu dah berlaku rupanya. Sahabat Nabi dia kata dia dah pernah tengok masa pemerintahan khilafah lah. Dan aku termasuk orang yang merasakan terbukanya perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. So apa yang Nabi sebut, Adi bin Hatim sahabat Nabi tu dia kata, aku dah saksikan. Dan jika usia kamu panjang, nescaya kamu akan melihat apa yang yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melihat manusia boleh keluarkan duit emas dan perak yang begitu banyak di tapak tangannya, tetapi tak ada siapa pun nak terima. Kita ni mana nak terima je kan. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membuktikan banyak kebenaran-kebenaran. Dan pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, perluasan kota Mekah, empayar Islam pada zaman khilafah, khususnya di zaman Khulafa Ar-Rashidun, yang mana harta benda melimpah ruah hasil daripada penaklukan dan pembahagian harta benda milik empayar Parsi, empayar Rom. Dan perkara ini juga pernah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dan sehingga pada ketika itu berlaku orang nak bagi sedekah pun ramai tak mau pada zaman dia. Dan pada akhir zaman kelak juga harta benda ini akan menjadi berlimpah-limpah sampai tak ada orang pun yang nak lagi. Tak ada, dan tak tahulah macam mana dia nak uruskan lagi hartanya sebab begitu banyak. Dan wallahu ta'ala alam, ni sebagai satu isyarat apa yang akan terjadi pada zaman khilafah ataupun zaman ketika setelah dibangkitkan Al-Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu pemerintahan yang adil akan menyaksikan kekayaan manusia yang berganda-ganda. Kemudian ada juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anh, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, bumi ini akan memuntahkan hatinya seperti piring hitam emas dan perak. Dan Nabi SAW pun akan bagi tahu akan datanglah seorang pembunuh. Dia kata, aku telah membunuh kerana harta ini. Dan datang pula orang yang memutuskan silaturahim, dan dia kata, aku sanggup memutuskan silaturahim kerana harta ini. Dan datang pula pencuri, dia kata, tanganku telah dipotong kerana harta ini.
kemudian mereka akan meninggalkan harta tersebut tanpa memungut sedikit pun. Di Ibnu Hajar rahimahullah, bila dia bahaskan tentang hadis ni, dia sebut bahawa hadis ni mengandungi pengertian bahawa manusia dia tak akan lagi menghiraukan harta dan tak peduli lagi pada harta pada saat hampirnya hari kiamat nanti. Masa tu tak ada seorang pun yang akan attracted kepada harta. Bahkan ramai orang yang akan cuba untuk nak meringankan beban sebab dia banyak sangat harta. So apa yang disebut oleh Ibnu Hajar itu mengenai manusia tidak memerlukan lagi kepada harta kerana sibuknya dengan urusan kiamat. Tak dinafikan ada juga sebab lain, iaitu melimpahnya jumlah harta sebagaimana yang terjadi pada zaman Al-Mahdi dan juga Nabi Isa AS. So dengan demikian maka manusia tak perlu lagi kepada harta. Benda terjadi pada dua masa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian antara tanda kiamat kecil juga yang keenam, akan terjadinya banyak sangat fitnah-fitnah. Fitnah ni apa maksud? Dia merangkumi pelbagai musibah, pelbagai malapetaka, pelbagai ujian, pelbagai cubaan. Dan Nabi SAW dia dah ceritakan bahawa akan terjadinya, sebelum terjadinya kiamat, akan berlakunya fitnah yang begitu besar, sampai bercampur aduk perkara-perkara yang hak dan yang batil. Iman manusia akan mudah bergoncang. Dan sampaikan ketika itu, siang kita beriman, malam kita macam kufur. Ataupun malam seolah kita beriman, siang kita kufur. Ketika telah terjadinya fitnah itu, seorang mukmin pun akan kata, inilah kebinasaan aku. Dan fitnah itu akan lenyap dan disusuli oleh fitnah yang lain pula. Begitu banyaklah, kata huru-hara masa itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, inna baina yaday as-sa'ati fitanan ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan timbul pelbagai fitnah bagaikan sepotong malam yang gelap gelita. Pada pagi hari ataupun pada siang hari seorang itu beriman, tapi pada petangnya dia menjadi kafir. Dan pada masa tu orang Nabi beritahu, maksudnya zaman yang kita ni banyak hipokrit. Banyak hipokrit berlaku. Kadang-kadang kita tunjuk kat orang, depan orang, siang kita nampak macam orang yang paling beriman. Rupa-rupanya bila orang tak nampak, kita balik rumah malam hari, petang hari, kita jadi macam orang yang kufur lah. Tahap macam tu. Dan Nabi bagi tahu pada ketika itu, maksudnya sangat penting untuk kita mengelak ataupun menghindarkan fitnah tersebut. Yang Nabi kata, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada berlari. So Nabi nak bagi tahu bahawa seboleh-bolehnya kita elakkanlah daripada terjerumus dalam fitnah ini. Jangan kita terjun pula, jangan kita ni. Kemudian ada juga Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah. Satu hari Ummu Salamah ni dia cerita Nabi SAW bangun malam. Sampai Nabi SAW bangun malam dalam keadaan yang macam panik. Nabi kata, subhanallah, ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواج لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. Nabi kata, Nabi seolah telah dibukakan oleh Allah kan. Nabi sampai tertanya,
dahsyatnya mungkin umat pada akhir zaman ni, kekayaan apa yang Allah telah berikan kepada umat aku ini, fitnah apa yang telah Allah turunkan kepada akhir umat ini. Dan Nabi SAW pun cuba untuk nak gerakkan isterinya supaya boleh bersalat malam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia pernah kata, masa dia pernah seru, dia ajak manusia untuk salat, as-salatu jami'ah, sahabat pun berkumpul dekat Nabi SAW. So Nabi SAW pun bagi sebuah hadis. Nabi kata, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'dha wa taji'ul fitnata fayaqulu al-mu'min hadhihi faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Nabi SAW pun sebut, sesungguhnya tak ada seorang Nabi pun sebelum aku, melainkan pasti ia akan bagi tahu kepada umat dia yang paling baik untuk menjadi peringatan kepada mereka. Sesungguhnya Nabi kata, umat Islam ini telah dijadikan okey pada awalnya, tetapi pada generasi yang kemudian akan ditimpa bala bencana dan perkara-perkara yang kalian akan ingkari, dan akan timbul fitnah sehingga yang bahagian dia akan merosakkan, orang ni akan saling merosakkan antara satu sama lain. Nabi kata, sebab tu siapa yang ingin dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. So hadis-hadis fitnah ni sebenarnya sangat banyak, dan Nabi SAW dia dah peringatkan kepada umat dia tentang fitnah-fitnah tersebut dan menyuruh mereka untuk memohon perlindungan daripada terkena fitnah tersebut. Dan Nabi SAW juga ada bagi tahu bahawa umat Islam generasi yang akhir ini akan ditimpa fitnah yang besar, yang tak ada sesiapa yang boleh menyelamatkan melainkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Begitu juga jika kita boleh bersama dengan ahli sunnah, meskipun tinggal sedikit jumlahnya, dan cuba untuk nak berusaha menjauhkan diri kita daripada fitnah tersebut, minta perlindungan daripada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW perintahkan kepada kita dalam hadis Muslim, ta'awwadu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah daripada fitnah-fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Kemudian antara fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, ada juga yang dikatakan fitnah yang timbul daripada timur. Kebanyakan fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, kalau kita perhatikan, dia berasal ataupun dia datang daripada kawasan timur, datang daripada kawasan timur Madinah. Yang ini sesuailah dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ketika itu Nabi tengah menghadap ke timur, daripada Madinah tu menghadap ke timur. Maksud timur tu masa tu ke arah Iraq lah. Nabi kata, ala innal fitnataha huna, ala innal fitnataha huna haitsu yatla'u qarnu syaitan. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu di sana, fitnah itu di sana, dan tempat terbitnya tanduk syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada juga Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, dia doa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, wa barik lana fi syamina wa yamanina. Faqala rajulun minal qawm. Maksudnya Nabi pernah doa, ya Allah, berkatilah rezeki kami lah, berilah keberkatan kepada bumi Syam dan juga bumi Yaman. Kemudian ada seorang lelaki ditanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa fi Iraqina. Dia kata, kau tak doakan untuk Iraq kami, negara Iraq. Nabi kata, inna biha qarnu syaitani wa tahijul fitanu
wa annal jufaa bil masyriq. Nabi kata sesungguhnya di sana, iaitu di Iraq, orang tu kata terdapat tanduk syaitan dan berkobarnya fitnah, dan sesungguhnya penyelewengan itu datang daripada timur. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Ibnu Hajar rahimahullah, dia mengulas hadis-hadis ini. Dia kata fitnah yang pertama sekali berlaku dalam sejarah umat Islam ini datang daripada timur, yang mana menyebabkan terjadinya perpecahan besar di kalangan umat Islam. Kan kita tengok masa zaman-zaman akhir khilafah Uthman, kemudian menterusan pada khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sampai akhirnya timbulnya bid'ah-bid'ah, golongan-golongan yang sesat ni semua ketika itu daripada timur. Daripada Iraq lah keluarnya kaum Khawarij. Daripada Iraq lah keluarnya golongan-golongan Syiah, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Dan kebanyakan perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran kekufuran timbul daripada kawasan timur, daripada Parsi, yang mana masa itu majoritinya merupakan beragama Majusi. Fahaman Zoroaster, Manawiyah, Mazdakiyah, ada juga Buddha. Dan kemudian muncul kemudiannya Qadianiyah, Al-Bahaiyah dan lain-lain. Kemudian muncul pula pasukan Tatar pada abad ke-7 daripada arah timur juga. Melalui mereka inilah terjadinya kerosakan dan pembunuhan yang amat besar di dalam sejarah. Sampailah kita kata sekarang ini kawasan timur banyak merupakan sumber-sumber fitnah, sumber-sumber bid'ah, sumber-sumber khurafat. Misal kata fahaman komunis yang anti Tuhan, bermarkas di Rusia dan China. Maksudnya kedua-duanya di kawasan timur daripada Madinah. Dan kita berlindung kepada Allah daripada segala fitnah yang nampak ataupun yang kita tak nampak. Dan perlu kita nak ingatkan kat sini bahawa sebahagian daripada fitnah-fitnah itu adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat yang telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti terjadinya perang Siffin, kemunculan kaum Khawarij. Yang ini insya-Allah mungkin kita akan bahaskan sikit-sikit lah. Antara fitnah juga yang berlaku di dalam poin tanda ini, iaitu terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila munculnya berbagai fitnah pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, sebenarnya berpunca daripada pembunuhan Umar bin Al-Khattab. Dan terbukalah pintu fitnah yang dahsyat selepas daripada itu, sebab pintu yang menghadang daripada fitnah itu telah pecah. Jadi daripada situ dahsyatlah berlaku. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Hudzaifah bin Yaman, penyimpan rahsia Nabi SAW, Umar pernah tanya kat dia, dia kata, kamu tahu tak tentang hadis-hadis berkaitan fitnah? Hudzaifah kata, ya, I know. Umar tanya, dia kata apa dia? Dan Hudzaifah kata, aku dengar Nabi SAW sebut fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, jiran tetangganya dapat dihapuskan dengan salat, dengan sedekah dan amar ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tapi Umar kata, bukan ini yang aku maksudkan. Tapi yang ada tu apa yang macam gelombang, seperti gelombang laut. So Hudzaifah kata, wahai Amirul Mukminin, tak ada tanggungan di atasmu jika antara engkau dan fitnah ini terdapat pintu yang ditutup. Maksudnya dia bagi tahu, kau adalah penghalang antara fitnah itu. Selagi mana engkau ada pintu tertutup, fitnah itu tak keluar. Jadi Umar tanya, apakah pintunya dibuka ataupun dipecah? Hudzaifah bagi tahu, Nabi kata pecah, pintu tu akan dipecahkan. So Umar kata, kalau macam tu dia dah tak boleh nak tutup lagi lah forever. Ada sahabat tanyalah kepada Hudzaifah, Umar tahu ke pintu tu? Hudzaifah jawab, ya. Maksudnya as clear as sky.
Dan inilah yang telah berlaku. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu pun terjadi kenyataan. Umar dibunuh dan pintu itu telah pecah. Fitnah-fitnah pun muncul satu persatu. Bala pun datang bertimpa-timpa. So kata fitnah yang pertama kali muncul ialah terbunuhnya khalifah, kemudiannya iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu an di tangan sekumpulan pemberontak daripada Iraq dan juga Mesir. So diorang ni masuk Madinah dan dibunuh Uthman radhiyallahu an. Nabi SAW sendiri pun dia pernah ingatkan kepada Uthman bahawa dia akan ditimpa bala bencana. Sebab tu ketika bencana itu datang, Uthman radhiyallahu an pun bersabar dan dilarang sahabat-sahabat dia untuk nak perangi mereka yang pemberontak tersebut. Dia tak mau fitnah tu menjadi lebih dahsyat sebab dia tahu masa yang disabdakan oleh Nabi has come, dan dia tak mau pertumpahan darah yang berlaku lebih besar lagi menimpa sahabat ataupun umat Islam ketika itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari, Nabi SAW pun pernah keluar ke satu dinding kota Madinah. Masa tu Uthman pun datang. Dan Uthman minta izin. Nabi kata, izinkanlah dia masuk syurga. Tetapi sebelum itu, maksudnya sebelum Uthman itu dapat syurga, dia akan ditimpa malapetaka. So yang berlaku pada pemerintahan Uthman pada akhir-akhirnya itu adalah, kita kata, fitnah yang dimaksud ataupun malapetaka yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. So Nabi khususkan, Nabi sebut tentang bala. Bala ni bencana, malapetaka pada Uthman. Padahal Umar juga sama-sama kena bunuh. So apa yang lebih, kita kata, sebenarnya pada zaman Uthman itu lebih dahsyat sebab fitnah ketika itu dah begitu dahsyat yang di luar kawalan Uthman radhiyallahu an, tidak seperti mana pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan bila terbunuhnya Khalifah Uthman radhiyallahu an, umat Islam pun terpecah dan terjadilah peperangan even di kalangan para sahabat radhiyallahu an, dan pelbagai lagi fitnah-fitnah yang berlaku, pemberontakan yang berlaku, sampailah kita kata Nabi SAW dulu pun pernah sebut, Nabi pernah naik di salah sebuah rumah di kota Madinah. Nabi kata, hal tarawna ma ara? Qalula, Nabi kata, adakah kamu melihat apa yang aku nampak now? Sahabat kata tak. Nabi kata, fa inni la ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatr. Nabi kata, sesungguhnya aku sedang melihat fitnah-fitnah yang terjadi di celah-celah rumah kamu seperti turunnya embun. Imam An-Nawawi rahimahullah, masa disyarahkan hadis riwayat Muslim ini, dia kata perumpamaan fitnah dengan embun itu, maksudnya embun ni merata-rata kan, dia banyak. So fitnah ni juga akan berlaku begitu, merata-rata banyak, meliputi ramai orang, tidak fokus kepada satu kelompok sahaja. Dan ini juga antara isyarat apa yang berlaku sesama sahabat, seperti pada perang Jamal, perang Unta, perang Siffin, perang di Hurrah, yang mana terbunuhnya Uthman dan Hussein radhiyallahu an dan lain-lain. So itu salah satu daripada pengkhabaran yang merupakan mukjizat Nabi SAW. Antara fitnah yang berlaku pada zaman dulu, yang Nabi SAW nampak berlaku dekat Madinah sekitarnya dan datang daripada timur Iraq itu sendiri, adalah perang Jamal. Ini antara fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga Islam, Uthman radhiyallahu an, yang sangat terkenal, berlaku antara kelompok Khalifah Ali radhiyallahu an dan juga Aisyah radhiyallahu an bersama dengan Talhah bin Zubair dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana kesemua mereka ni adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga. So ini satu peristiwa yang panjang lah kalau kita nak cerita tentang apa yang berlaku pada perang Jamal
dan perang Siffin, dan ini merupakan, kita kata, antara peristiwa-peristiwa yang besar atau fitnah-fitnah yang telah memecah belahkan umat Islam ketika itu. Dan akhirnya keluarlah kelompok baru yang dinamakan dia ataupun dikenali sebagai kelompok Khawarij. Khalifah ketika itu Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang merupakan khalifah umat Islam yang keempat, setelah kita kata tamat perang Siffin, dan setelah penduduk Iraq dan Syam bersepakat untuk nak damaikan di antara dua golongan yang bertikai. So dalam perjalanan tu Ali pun pulang ke Kufah. Dalam kalangan tentera dia ada ramai juga orang, ribuan orang lah, yang keluar daripada pasukan Ali. Jumlah mereka ada riwayat kata 8,000, ada yang kata 16,000 orang. Dan Ali dia pun utuskan Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka ini. Sebahagian dia orang kembali semula kepada Khalifah Ali, dan sebahagian besar yang lain masih lagi meneruskan pemberontakan. Dan mereka ini sampai kacau lah sampai Ali ketika bagi khutbah, dia kacau, la hukma illa lillah, tak ada hukuman melainkan milik Allah. Maksudnya dia nak juga berperang. Bagi dia perdamaian itu tidak menepati agama. Maksudnya pemikiran Khawarij ni mudah lah. Kalau you nampak orang tu salah, jangan berdamai lah. Bagi dia berdamai ni satu benda yang bersalahan dengan hukum Allah Azza wa Jal. So dia nak jatuhkan Ali lah. Dan Ali pun bagi tahu kat dia orang balik, you have 3 rights. Kami tak akan halang kamu masuk masjid, dan tidak halang kamu untuk nak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang kalau kamu join. Dan kami tak akan memulakan peperangan terhadap kamu selagi mana kamu tidak melakukan kerosakan. Tetapi apabila sudah terbunuhnya Abdullah bin Khabbab bin Arat, yang dibunuh dengan kejam bersama dengan isterinya sampai dirobek perut isterinya yang sedang mengandung. Bila tahu tentang ni, Ali pun cari pembunuh dia, dan diorang pun tak nak mengaku siapa pembunuh. Dia kata kita orang semua bunuh dia, seolah nak protect kawan. So Ali pun persiapkan tentera dia untuk nak pergi ke Nahrawan, sebuah tempat yang berdekatan dengan Baghdad di Iraq ketika itu, untuk nak perangi kelompok Khawarij ini. Dan actually Nabi SAW pun dah bagi tahu tentang munculnya kelompok-kelompok ini dalam banyak-banyak hadis, yang mana mereka ini akan yang macam begitu sesat lah. Itu kita kena cerita lah bab panjang tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa itu. Dan kemudian antara fitnah yang besar juga berlaku dalam sejarah umat Islam, iaitu bila keluarnya pandangan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini pada zaman Abbasiyah, yang kata Al-Quran adalah makhluk. Yang membawa pendapat yang salah ini ialah salah seorang daripada Khalifah Abbasiyah, iaitu Al-Ma'mun dan pengikut dia lah. Dan kemudian diikuti oleh golongan-golongan Jahmiyah, Mu'tazilah yang famous dengan pandangan ini, sehingga ramai umat Islam yang diuji dan ditimpa bala ketika itu, diseksa dan sebagainya. Dan fitnah ini sebenarnya banyak sangat yang terjadi ketika pada zaman-zaman kegemilangan umat Islam dululah, kita kata pada zaman Khilafah Abbasiyah. Dan akhirnya umat semakin berpecah. Ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, iftalaqatil yahudu ala ihda aw ithnaini wa sab'ina firqah, wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithnataini firqah, wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Yahudi, Nasrani pun akan berpecah sampai 71 atau 72 golongan. Dan Nabi kata umat aku akan terpisah ataupun berpecah kepada 73 golongan.
Yang ini apa yang fitnah terbesar pada umat ini sebenarnya yang menyaksikan tentang perpecahan umat Islam itu sendiri dulu. Kemudian antara fitnah yang besar juga terjadi dalam kalangan umat kita hari ini, iaitu kita ni akan kembali mengikut sistem kehidupan umat-umat dulu, kehidupan orang-orang Yahudi, kehidupan orang-orang Nasrani. Dan ini memang sedang berlaku, dan kita sedang menyaksikan orang-orang Islam pada hari ini memang follow habislah kita kata cara hidup yang dipelopori oleh orang Yahudi dan Kristian ini. Tamadun di barat ini kita rasa kagum, kita terpesona dengan lifestyle mereka, kita ikut. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Bukhari, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'. Faqila ya Rasulullah kafarisi wal rum, faqala wa manin nas illa ulaik. Tidak akan datang kiamat sehingga umat aku akan ambil balik sistem kehidupan orang-orang sebelum mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sahabat tanya, ya Rasulullah, seperti orang-orang Parsi dan Rom? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat lain kata, Yahudi dan Nasrani. Nabi kata, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Jadi Ibn Battal yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari, dia kata Rasulullah SAW pun dibagi tahu bahawa umat baginda, umat kita ni semua akan mengikut bid'ah-bid'ah, pemikiran, hawa nafsu, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan dalam banyak hadis dah memperingatkan bahawa akhir zaman ni keadaan ni sangat teruk, dan tidaklah kiamat itu terjadi melainkan atas manusia-manusia yang rosak, dan sesungguhnya ad-din itu hanya akan tertegak di sisi orang-orang yang tertentu. Dan pada zaman sekarang ni kita tengok ramai sebenarnya umat Islam yang menyerupai orang kafir dekat timur, baik dekat barat. Kita tiru barat lah overall, kita tiru, bukan barat je, semua kita tiru orang-orang kafir semua ni, yang terpesona lah kita kata dengan kemajuan yang kita kata keperadaban mereka ini, sehingga akhirnya kita merasakan umat Islam itu mundur. Dan siapa yang faham tentang agama Islam ini, sebenarnya kita tahu bahawa kurun yang terakhir ini kaum muslimin ramai yang telah menyimpang daripada ajaran dan akidah Islam itu sendiri, sampai Islam itu hanya tinggal pada nama sahaja. Dan ramai orang akan menghakimi ataupun menggunakan undang-undang ataupun hukum hakam syariat orang kafir itu, dan semakin menjauhi syariat Allah Azza wa Jal. Itu antara yang kita kata antara fitnah-fitnah yang berlaku pada akhir zaman. So itu antara yang kita kata 6, kita baru sebut 6 fitnah yang berlaku, tanda-tanda kiamat kecil. Dan insya-Allah banyak lagi sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil yang kita akan sambung lagi perbahasannya pada minggu yang akan datang. Ini baru 6, kita ada more than 20 lagi. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada perbahasan yang akan datang. Jadi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.